Kecilkan saiz kabinet, kurangkan gaji, apalagi pemimpin PN mahu. Rupa-rupanya Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menolak untuk menerima gaji sejak bermula penularan wabak COVID-19 melanda negara. Maklumat itu didedahkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam sidang media. Jadi saya ingat eloklah kita berikan penjelasan ini kerana itu sumbangan yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong memandangkan masalah ekonomi menekan kehidupan rakyat, katanya pada sidang media. Menurut beliau, keputusan untuk tidak mengambil gaji serta Menteri Kabinet membuat pemotongan gaji adalah bertitik tolak daripada langkah sama yang dibuat lebih awal oleh Yang di-Pertuan Agong sejak negara dilanda pandemik. Bagaimanapun, dasar tersebut akan disemak semula selepas ekonomi negara kembali pulih. Kata Anwar, langkah itu menunjukkan kerajaan perpaduan pimpinannya cakna dengan permasalahan rakyat. Mustahil Menteri-Menteri Kabinet saiz XXXL sebelum ini yang mengkhianati mandat rakyat menerusi langkah Sheraton pada hujung Februari 2020 tidak tahu perkara tersebut. Tidak pula anggota kabinet yang ramai itu, termasuk mereka daripada parti yang kononnya memperjuangkan Melayu Islam, tampil menyebut seruan beberapa aktivis ketika itu untuk melakukan pemotongan gaji dan elan mereka sebagai tanda empati kepada kesengsaraan rakyat yang dibelenggu kos sara hidup yang kian meningkat. Jangan pula kita lupa, pada 29 Disember 2015, Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man dalam satu rencana menyatakan rakyat perlu dibebaskan daripada menampung kerajaan yang high maintenance atau penyelenggaraan yang tinggi kerana sikap perbelanjaan pemimpinnya yang boros, membazir dan tidak ekonomi. Antara yang beliau usul ketika itu ialah pengecilan saiz kabinet agar sesuai dengan nisbah negara dan mengenakan potongan gaji sebanyak 20% bagi menteri dan timbalan menteri agar mereka memahami keperitan rakyat. Namun setelah menjadi kerajaan, Tuan Ibrahim bukan hanya lupa apa yang diusulkannya, malah Kementerian Sumber Asli dan Air Kasar yang beliau terajui didakwa melakukan pembaziran mega apabila meluluskan 7 bilion ringgit untuk projek tempatan banjir secara rundingan terus ketika Pakatan Harapan berjaya membentuk kerajaan setelah memenangi pilihan raya umum ke-14 pada 2018. Ahli Jawatankuasa PAS Pusat Dr. Rizwan Muhammad Nur menerusi tulisannya yang bertajuk "Kecilkan Saiz Kabinet dan Kurangkan Gaji Menteri Mencemuh Kerajaan" pada September 2019. Dalam tulisannya yang turut ditularkan oleh beberapa pengamal media sosial pro-PAS seperti OneMedia.my, Buletin Istiqamah dan beberapa Facebook pimpinan PAS itu, bila mendakwa tahap sosioekonomi semakin memburuk di bawah kerajaan Pakatan Harapan. Kempen turunkan gaji menteri dan kecilkan saiz kabinet wajar disuarakan oleh pelbagai parti politik, jaringan sivil dan gerakan swadaya masyarakat. Sudah tiba masanya kita menunjukkan keseriusan menggerakkan kempen ini di seluruh akar umbi masyarakat paralel dengan nisbah kesusahan yang ditanggung rakyat dengan ketololan pemimpin negara yang menang pilihan raya umum ke-14 akibat pancingan janji manifesto yang akhirnya dibakul sampahkan seperti ludahan air sirih di jalanan. Demikian tulisnya. Beliau juga menggelar menteri dan timbalan Menteri Pakatan Harapan pembohong dan dungu. Pemimpin adalah pembaca serta wajib mempunyai kognitif serta kompetensi yang package. Malangnya pimpinan Pakatan Harapan adalah kelompok malas membaca, apatah lagi untuk menulis idea-idea mapan untuk membangunkan negara. Demikian dakwanya lagi. Namun sejarah mencatatkan bahawa gesaan aktivis agar ahli kabinet memotong gaji dan elan mereka dibangkul sampahkan oleh pemimpin Perikatan Nasional yang di dalamnya ada PAS. Dan sekarang ini, penulis ini membisu 1000 bahasa. Tidak pula beliau menegur segala kebejatan, ketirisan, kenaikan harga barang, inflasi dan kejatuhan nilai wang ringgit yang berlaku selama lebih 30 bulan kerajaan tebuk atap yang di dalamnya ada PAS mentadbir negara. Dalam pada itu, jika tindakan Tuan Ibrahim dikasa itu satu cerminan sifat kognitif dan kompetensi seperti yang dilaungkan oleh pimpinan PAS, mungkin kita terpaksa baku sampahkan takrifan dua istilah tersebut. Hari ini Anwar Ibrahim tidak mengambil gajinya seperti yang telah dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong. Pasukan beliau dalam kabinet dipotong gaji sebanyak 20%. Itu hanya sebahagian daripada tindakan kerajaan perpaduan yang cakna terhadap permasalahan rakyat dan sedang berusaha menanganinya dengan penuh iltizam. Malangnya pemimpin Perikatan Nasional menaja gerakan yang dinamakan Gelombang Hitam untuk menjatuhkan kerajaan pilihan Yang di-Pertuan Agong ini. Kegilaan apakah ini? Jangan ingat rakyat bodoh.